Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan serta doktor. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ana Hazika kerana telah memberi tugasan dan tanggungjawab kepada saya serta rakan-rakan saya di dalam kumpulan ini bagi menyiapkan video presentation ini. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli yang berada di dalam kumpulan saya. Seperti mana yang anda dapat lihat di paparan skrin pada masa kini, ahli di dalam kumpulan kami ada seramai 4 orang. Pertama adalah Encik Ahmad bin Said. Yang kedua adalah Encik Muhammad Azhar. Manakala ketiga adalah diri saya sendiri, iaitu Mazlan Abdul Manan. Dan yang terakhir serta satu-satunya bunga yang ada di kumpulan ini iaitu Cik Heng Wai Ling. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan teknologi semasa yang ada pada masa kini. Tajuk ini juga bersangkutan dengan alam pekerjaan kita. Tajuk yang akan kami bentangkan sebentar saja lagi adalah berkenaan dengan New Employee Orientation Training atau dengan nama lainnya orientasi pekerja baru. Anda dapat lihat di paparan skrin sekarang tajuk seperti mana yang telah saya katakan tadi. Training orientasi pekerja baru yang akan kami bentangkan pada kali ini adalah berteraskan teknologi yang ada pada masa kini dan seiring dengan arus teknologi terkini. Mungkin anda semua mengetahui tentang wujudnya teknologi di dunia ini. Akan tetapi, saya percaya ada segelintir daripada anda semua masih belum mengetahui apakah teknologi yang digunakan untuk membuat training di dalam orientasi pekerja baru. Oleh itu, kumpulan kami akan menerangkan tentang teknologi yang digunakan oleh kebanyakan pengurus sumber manusia di sesebuah syarikat bagi mengendalikan orientasi pekerja baru mereka. Ini sekaligus dapat meningkatkan nilai atau value sesebuah company itu. Di dalam video ini, kami akan menerangkan 4 topik yang utama, iaitu introduction, methodology, training background serta conclusion. Di dalam introduction, kami akan menerangkan tentang teknologi-teknologi yang ada di dalam mengendalikan training dan juga kenapa teknologi ini perlu kita gunakan. Kami juga akan memberitahu tentang teknologi yang kami telah gunakan bagi mengendali training yang kami lakukan. Di dalam training background pula, kami akan menerangkan tentang training apa yang telah kumpulan kami lakukan dengan lebih detail lagi serta kesan-kesan yang dapat kita lihat dari training yang dibuat dan juga siapakah yang layak untuk menghadiri training ini. Pada chapter metodologi pula, kami akan menerangkan bagaimana cara kami akan gunakan teknologi, struktur training yang akan kami lakukan, teori kumpulan kami yang akan kami gunakan, teknologi apa yang kumpulan kami pilih sebagai metod di dalam melakukan training bagi orientasi pekerja baru. Pada bab akhir iaitu kesimpulan pula, kami akan menggarap dan membuat rumusan tentang semua jenis teknologi yang kami bangunkan untuk orientasi pekerja baru serta teori-teori yang telah kami gunakan dengan lebih padat dan jitu lagi. Okey, baiklah kawan-kawan. Untuk penerangan dengan lebih jelas dan mendalam lagi untuk training pada kali ini, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk memberi kupasan-kupasan beliau. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya akan mempersilakan Encik Ahmad bin Said untuk memberi penerangan tentang orientasi pekerja baru. Dipersilakan Encik Ahmad bin Said untuk memberi penerangan serta kupasan-kupasan. Dipersilakan.
Terima kasih kepada Tuan Pengacara, Tuan Mazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Dr. Ana dan juga rakan-rakan pada hari ini. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk latihan dan juga teknologi yang akan kami gunakan. So kita ada 4 topik yang penting. Yang pertama ialah pengenalan tentang latihan dan apakah teknologi yang akan kita gunakan. Yang kedua ialah latar belakang mengenai latihan tersebut. Yang ketiga, metodologi. Dan sudah semestinya yang keempat ialah kesimpulan. Okey, ini adalah pengenalan tentang kita sebenarnya nak buat latihan orientasi kepada pekerja baru. Okey. Jadi sebenarnya teknologi ni bukan satu perkara baru dalam kehidupan kita. Dah lama wujud teknologi. Namun begitu, teknologi ini sentiasa dipertingkatkan, sentiasa di-upgrade. Okey. Sentiasa dan mereka menjadikan teknologi ini sebagai satu platform. Okey. Dan juga menjadikan satu aplikasi. Okey, yang begitu canggih dan dia mampu merubah kehidupan manusia secara total. Okay. Dan dia menjadikan kehidupan manusia kini wajib menggunakan teknologi. Okay. Dan terutama sekali pada ketika ini di mana dunia khususnya negara Malaysia dilanda dengan wabak pandemik COVID-19. Okay. Jadi kalau kita nak mengadakan latihan orientasi kepada pekerja baru yang efektif, latihan yang efektif, kita hendaklah menggunakan teknologi ni. Okey. Sebenarnya ada banyak teknologi yang boleh kita gunakan, namun teknologi yang paling utama ialah latihan secara synchronize, secara segerak di atas talian. Jadi training ini sebenarnya kita diberi satu platform yang menggunakan kemudahan yang begitu baik untuk kita buat macam apa orang kata siaran langsung, video conferencing secara langsung. Sebagai satu contohnya kita menggunakan aplikasi Cisco Webex. Jadi dengan adanya platform-platform seperti ini, ia sebenarnya memberi peluang dan ruang kepada pekerja-pekerja baru untuk mengikuti latihan orientasi secara maya, secara virtual, dan juga secara segerak melalui dengan video conferencing. Kenapa kita perlukan teknologi dalam latihan? Perkara pokok yang perlu kita nampak di sini ialah dia boleh mengurangkan kos. Kalau kita membuat orientasi secara fizikal, maka pelbagai kos yang perlu kita perlu kita belanjakan. Contohnya dari segi pengangkutan, penginapan, makan minum, allowance tenaga pengajar. Apabila kita nak buat sesuatu aktiviti pun kita perlu mengeluarkan sedikit peruntukan untuk aktiviti untuk kita adakan aktiviti tersebut. Tapi bila kita buat latihan orientasi secara synchronous online ni tadi melalui teknologi, maka kita akan mengurangkan kos. Kita tak perlu lagi nak sewa penginapan, kita tak perlu lagi sewa pengangkutan, kerana peserta-peserta boleh mengikuti latihan ini di atas talian. Hanya perlukan orang kata jaringan internet yang baik dan juga satu keadaan ataupun tempat yang kondusif, yang selesa. Yang kedua ialah mengenai dengan pengurangan masa, save time, menjimatkan masa, di mana orientasi ini boleh kita jalankan mengikut satu tempoh yang kita tetapkan, ataupun kita boleh open sahaja tempoh tersebut, hanya kita perlu linkkan kepada YouTube dan sebagainya, terpulang kepada penganjur.
Tapi kalau kita nak gunakan konsep synchronize ni tadi secara segera, maka kita perlu adakan satu tempoh di mana peserta boleh mengikuti mengikuti kursus ini di atas talian. Daripada itu dia boleh membantu kita dari segi untuk kita berkomunikasi, ya, untuk kita menambah baik kita punya efisiensi dan sebagainya lah. Baik, seterusnya ialah tentang latar belakang latihan. Latihan orientasi pekerja baru ini adalah satu, orang kata, proses untuk memperkenalkan pekerja baru dalam organisasi yang baru mereka ceburi. Ini memberikan maklumat asas mengenai dengan organisasi yang mereka perlu merasai dan menjiwai untuk bekerja dalam satu pasukan, dalam satu jabatan dan juga dalam satu organisasi. Sememangnya pada pekerja baru ini mereka mempunyai satu firasat ataupun satu perasaan yang negatif, seperti mereka akan rasa cemas, takut kerana mereka tidak mengetahui mengenai dengan hala tuju, visi, misi organisasi. Mereka tidak tahu mengenai dengan prosedur-prosedur yang diamalkan di dalam organisasi. Mereka tidak pernah berkomunikasi dengan stakeholder, shareholder. Mereka tidak pernah berkomunikasi dengan anggota-anggota kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Mereka tidak pernah menguruskan dokumen-dokumen, ya. Jadi bila kita adakan orientasi, latihan orientasi ini kepada pekerja baru, kita akan menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan mengenai dengan hala tuju, misi, visi, objektif, matlamat organisasi. Kita akan memberitahu tentang kod etika berpakaian. Kita akan maklumkan bagaimana untuk berkomunikasi dengan stakeholder, dengan shareholder, dengan anggota kerja yang lain, bagaimana untuk menguruskan dokumen-dokumen penting. Dan sebenarnya ialah untuk mereka menjiwai dan merasai peranan tugas yang diamanahkan kepada mereka supaya dapat bergerak dengan begitu baik dan juga telus. Kalau kita lihat dari segi orientasi, dari segi bentuk fizikal, ia mengambil satu jangka masa yang lama. Tapi jika kita pergi ke arah teknologi, ke arah digital, latihan orientasi ini hanya perlu satu jangka masa yang singkat, dan semua maklumat-maklumat mengenai visi, misi, hala tuju, nota, handout, okey, yang kita akan salurkan kepada pekerja-pekerja baru ini melalui medium digital. Tujuan sebenar orientasi pengambilan pekerja baru adalah untuk menyatukan pekerja ini secara mental dan juga emosi, ya, ke dalam organisasi dan melengkapkan mereka dengan kemahiran, alat dan juga sokongan yang mereka perlukan untuk mencapai potensi mereka. Mengapa ia merupakan satu perkara yang penting? Apakah kesan latihan ini terhadap pekerja baru itu tadi? Okey, contohnya ialah tentang grab and retain quality talent, di mana kita dapat melihat bakat yang terpendam, dapat menilai anggota kerja baru ini dari segi talent dan juga personality yang dimiliki oleh mereka. Early engagement ni macam kita nak melihat tentang penglibatan awal mereka dalam aktiviti yang kita laksanakan di dalam orientasi, latihan orientasi ini. Satu kajian penyelidikan mendapati bahawa tanpa mengira perbezaan budaya, perbezaan pekerjaan ini, ia merupakan satu perkara yang sangat penting dan akan menghasilkan satu prospek baru dalam tahap keterlibatan. Itu juga dengan boost business growth, kan, earn the trust of new employee ni macam kita akan mendapat manfaat, organisasi akan dapat manfaat ataupun kelebihan dengan memiliki anggota kerja yang baru kerana mereka ini masih lagi baru, mereka ini masih lagi boleh dibentuk. Idea-idea mereka juga ialah idea-idea yang bernas dan mereka boleh mendengar kata, boleh mendengar arahan dan mereka punya satu semangat yang jitu dan juga mantap. Jadi bila mereka punya semangat yang sebegitu, idea-idea baru dan juga input-input ataupun satu kelainan yang mereka akan bawa ke dalam organisasi dan akan menjadikan organisasi itu mempunyai satu, orang kata,
perkara ataupun satu kesan yang baru terhadap stakeholder dan juga shareholder. Dalam latihan orientasi ini juga kita akan mewujudkan satu hubungan yang lebih erat di antara pekerja, di mana mereka akan merasakan satu kewujudan barulah dalam bahagian jika adanya orang baru dalam bahagian ataupun unit tersebut. Pertambahan keanggotaan kerja sebenarnya merupakan satu anugerah kepada bahagian dan juga kepada organisasi. Dalam arti kata, hubungan akan mempamerkan suatu ikatan yang akrab antara orang baru dengan orang yang lama. So, jadi kerjasama, tolong-menolong akan dipamerkan dan seterusnya tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan akan dilaksanakan secara bersama dan seterusnya mencapai satu matlamat organisasi yang sama. Seterusnya ialah mengenai dengan penurunan utama perolehan dan prestasi yang cemerlang. Mereka ini akan diberi input kepada anggota baru ni, mereka akan diberi input mengenai visi, misi, objektif matlamat supaya mereka dapat menjiwai, menyelami peranan, tugas dan tanggungjawab mereka yang dilaksanakan oleh mereka. Contohnya jika pekerja baru ini dia tidak dapat menjiwai visi, misi organisasi, dan kemudian beliau dan mereka sebenarnya merupakan orang yang mempunyai personality yang menarik, tapi sebabkan tak dapat nak menjiwai, so ini sebenarnya memberi peluang yang cerah kepada mereka untuk berhenti dengan lebih awal. Dan sekiranya mereka berhenti daripada organisasi tersebut, maka ia akan mendatangkan satu kerugian yang besar terhadap organisasi. So bila kita wujudkan latihan orientasi ini, sekurang-kurangnya kita dapat melihat personality dan kita akan grab mereka ini supaya terus berkhidmat, supaya terus berada di dalam organisasi kita. Okey, seterusnya siapa yang memerlukan latihan ini? Sudah semestinya lah mereka yang baru memasuki organisasi ataupun syarikat. Ini kerana mereka masih baru dan masih tidak mengetahui tentang selok-belok organisasi tempat mereka dibayar gaji, dan oleh itu organisasi atau syarikat harus melakukan orientasi pekerjaan terhadap pekerja baru tersebut. Baik, saya kira sampai di sini dahulu. Nanti kita akan sambung kepada slide yang seterusnya. Kita ke slide seterusnya, iaitu metodologi rekaan mengenai dengan latihan. Terdapat 5 kaedah, 5 cara, 5 langkah untuk kita menguruskan sesuatu latihan. Langkah pertama ialah menentukan matlamat yang hendak dicapai. Tetapkan matlamat yang ingin dicapai dengan orientasi pekerja. Menentukan matlamat latihan orientasi yang ingin dicapai pada dasarnya penting untuk meningkatkan kadar kejayaan program. Langkah kedua ialah kita perlu buat perancangan. Rancang latihan orientasi pekerjaan baru, di mana bila kita buat perancangan yang komprehensif dan ikut proses orientasi, barulah kita akan menjadikan kita punya orientasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mencapai semua matlamat bukanlah satu pekerjaan yang mudah tanpa ada perancangan yang baik. Jadi pelan latihan orientasi pekerja baru dan yang dapat membantu memastikan bahawa individu bersedia sepenuhnya untuk menyambut ahli pasukan yang baru. Langkah ketiga ialah lakukan latihan orientasi pekerjaan baru secara dalam talian. Seperti mana dalam keadaan sekarang ini, negara sedang dilanda wabak pandemik COVID-19. Jadi kerajaan telah menetapkan beberapa SOP, iaitu macam penjarakan sosial. Kita dilarang untuk berada dalam suasana 3S, iaitu sesak, sempit dan juga sembang yang begitu rapat. Jadi bila kita buat aktiviti orientasi di atas talian ini, maka kita dapat memenuhi kehendak SOP tersebut, di mana kita memang kita mengamalkan penjarakan sosial dan kita tidak berada dalam lingkungan 3S tersebut. Okey.
Okey, yang seterusnya ialah langkah yang keempat. Langkah keempat ini ialah membina persekitaran pembelajaran yang berkesan. Kalau kita lihat dari segi orientasi dalam bentuk fizikal, agak sukar untuk kita mendapatkan suasana ataupun persekitaran yang baik walaupun kita buat mungkin dalam dewan ataupun di hotel. Tetapi bila kita buat di atas talian ini, maka peserta boleh boleh menyertai pada bila-bila masa ataupun di mana-mana mereka berada, asalkan tempat mereka itu orang kata mempunyai persekitaran yang baik, yang kondusif, mempunyai jaringan networking yang kuat, maka mudah untuk kita membina satu persekitaran pembelajaran yang berkesan. Langkah kelima yang terakhir ialah nilai kejayaan. Kita dapat membuat satu penilaian terhadap latihan orientasi yang kita laksanakan ni secara langsung dan tidak langsung. Okey, melalui kejayaan latihan ini kita dapat melihat bahawa contohnya kalau kata dalam aktiviti penglibatan peserta, hanya penceramah ataupun facilitator itu yang akan berhubung secara langsung kepada kita semua, dan kita memang di persiapan kita ni tak ada orang lain. Kalau kita nak tanya soalan, kita boleh tanya secara terus, secara langsung. Dan kalau kita berada dalam satu orang kata suasana yang fizikal, mungkin penumpuan itu agak berbeza. Tapi kalau kita berada di atas talian, kita akan memberi tumpuan yang lebih kepada aktiviti dan juga kepada sesi ceramah yang diberikan. Okey, ini adalah structure of the training and activities. Dalam sesi orientasi ini kita akan membuat aktiviti-aktiviti seperti di slide, iaitu kita ada welcome and introduction. Di sini kita akan adakan aktiviti Padlet. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana aktiviti Padlet ini berfungsi, beroperasi. Kita akan menceritakan tentang company history, sejarah syarikat, sejarah organisasi, misi, visi dan juga hala tuju organisasi, siapakah organisasi top level ataupun kita punya pihak atasan kan, organizational structure and leadership team. Kemudian kita akan buat sharing session kan. Yang sini kita akan adakan aktiviti Mentimeter. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana Mentimeter ini beroperasi, berfungsi. Kemudian kita akan pergi pada komunikasi channel, company rules and policies. Ini pun kita akan adakan aktiviti seperti Kahoot. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana Kahoot itu berfungsi, beroperasi. Dan seterusnya employee benefit, misconduct and disciplinary procedure. Lepas tu kita akan buat game secara atas talian yang kita beri nama sebagai pass the ball. Dan akhir sekali ialah conclusion lah. Okey, inilah proses flow of the training yang kami rangkakan. Yang pertama ialah warm greeting daripada trainer. Trainer akan memperkenalkan diri beliau. Seterusnya ialah trainer akan membentangkan mengenai dengan topik ataupun tajuk program latihan, iaitu latihan orientasi pekerja baru. Seterusnya ialah welcome and introduction, di mana trainer ataupun penceramah akan welcome all new employees on board and present introduction of the training. Okay, dalam segmen ini trainer akan memaklumkan mengenai dengan the whole organisasi supaya ia dapat satu informasi kepada peserta-peserta barulah. Mereka akan get familiar dengan organisasi yang mereka ceburi. Kemudian kita akan pergi pada aktiviti time Padlet, di mana semua peserta-peserta latihan orientasi akan melibatkan diri mereka dalam aktiviti ini. Dan seterusnya ialah company history, di mana trainer akan memberi taklimat kepada peserta baru, kepada pekerja baru mengenai dengan sejarah company history, sejarah organisasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan aktiviti time Padlet ni,
Mari kita saksikan video penerangan tentang Padlet. Head over to Padlet.com and create a free account with your email address. Once you have signed up, create your first Padlet. The first step is to select a format. I'll select Wall, which packs content in a brick-like layout. Now it's time to customize your wall. Students don't need to create an account. They can use this code for access and you can personalize it. So this one we will change to library. And now I'm going to change the title to reading recommendations. Now that the Padlet is ready, let's add post. Begin by tapping the plus icon and type in the box. You can add links, videos, photos, and many other elements to a post. For this one, I'm just going to use Google search to display the book cover. Now that you have a Padlet with a post, you're ready to share with your learners. Share the link or code with your students. This is how they will access Padlet and start adding content to your wall. For more instructions and tips on how to use Padlet, visit the links in the description below. Okey, struktur yang seterusnya ialah mengenai dengan company culture, di mana trainer dia akan menerangkan mengenai dengan visi, misi, hala tuju organisasi kepada pekerja-pekerja baru, kepada peserta latihan. Seterusnya ialah organizational structure and leadership, di mana trainer akan membentangkan mengenai dengan carta organisasi daripada peringkat atasan sehinggalah kepada pekerja peringkat bawahan. Kemudian kita akan adakan sharing session di mana peserta boleh mengajukan soalan ataupun ingin memberi pandangan dan cadangan. Dan seterusnya kita akan adakan activity time Mentimeter, di mana ini adalah satu web browser lah, satu apps yang ada di dalam dalam media digital ini, di mana semua penglibatan peserta diperlukan dalam activity time ini. Seterusnya ialah kita akan adakan communication channel, di mana trainer tells participant about communication channels available in company. Okey, mari kita saksikan paparan video ini mengenai dengan pengoperasian activity time Mentimeter. There is too much one-way communications in lectures and workshops and in regular business meetings. And what we're trying to do is a very, very simple but powerful interaction tool, and this is Mentimeter. Everybody wants to be heard. And the process of using Mentimeter is quite simple. You create a question, click Start Presenting. The audience then just grab their phone, go to a specific URL, enters the code, and submits the answer. When you visualize the answers, it makes people think and reflect, and then you can start a discussion from there. With Mentimeter, everybody has an equal opportunity to voice their opinion. You're not affected by anybody in the room. The input you provide is unbiased, and when you're part of the result, you want to motivate the result. Mentimeter makes people interact in a new and innovative way. When you open up for people to voice their opinion, people feel involved, so the interaction creates a constructive discussion. Mentimeter makes meeting more fun, efficient, and effective. Okey, struktur seterusnya ialah company rules and policy, di mana trainer akan memberi taklimat mengenai dengan prosedur, polisi, peraturan dan undang-undang yang telah digariskan oleh organisasi. Kemudian kita akan bermain satu game online, satu game platform secara online, secara atas talian, iaitu diberi nama sebagai Kahoot.
Jadi penglibatan semua peserta diperlukan dalam aktiviti Kahoot quiz ini. Seterusnya ialah kita akan menerangkan mengenai dengan employees benefit di mana semua peserta-peserta boleh mengetahui apakah ganjaran dan kelebihan yang mereka boleh peroleh apabila mereka bekerja dengan organisasi tersebut. Seterusnya ialah misconduct and disciplinary procedure. Trainer explains type of misconduct that will lead to disciplinary procedures. And seterusnya ialah game time. Game time ialah pass the ball. Ini ialah satu orang kata bola virtual, bola maya, yang mana kita akan membalingkan bola tersebut yang tak nampak, tapi kita boleh bentuk bola. Kemudian kita akan membalingkan bola tersebut kepada kepada semua peserta, dan peserta akan mungkin boleh ajukan soalan ataupun mungkin boleh ajukan pandangan terpulang kepada si pembaling bola itu tadi untuk dia nak bertanya ataupun nak buat sesuatu kepada peserta-peserta, dan akan diakhiri pembalingan bola kepada trainers. Okey, jadi untuk kita mengetahui tentang Kahoot secara detail dia, mari saksikan video ini. Hi, we're Kahoot. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world. Teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen, or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Let's play! Okey, seterusnya ialah conclusion, di mana trainer akan membentangkan kesimpulan terhadap latihan program, dan pihak penganjur serta trainer akan menyerahkan sijil penyertaan kepada semua peserta dengan menggunakan media elektronik. Di mana kita akan membuat sijil dan kita akan minta pihak pengurusan tertinggi untuk menandatangani, dan seterusnya kita akan mengedarkan sijil tersebut kepada peserta setelah peserta itu membuat pendaftaran di atas talian ataupun link yang kita akan berikan kepada peserta. Okey, seterusnya ialah program evaluation di mana peserta akan dinilai. Peserta akan diberikan satu borang yang dipanggil sebagai Google Form atas talian, dan semua peserta perlu mengisi Google Form tersebut untuk dinilai, untuk peserta menilai program yang dianjurkan, program orientasi yang dianjurkan, dan penilaian dan borang Google Form itu perlulah disalurkan semula kepada pihak penganjur pada waktu yang sama. Dan soalan-soalan biasanya kita akan berikan begitu mudah untuk mereka isi, ya. Dan yang terakhir ialah kita akan buat group photo session. Kita akan minta semua peserta membuka kamera dan kita akan mengambil gambar secara beramai-ramai. Dan akhir sekali ialah ucapan terima kasih kepada peserta melalui pihak penganjur dan juga trainers, dan ini menunjukkan bahawa program ini telah berakhir. Apakah teori yang kita gunakan dan kenapa kita menggunakan teori tersebut? Dalam kita punya latihan orientasi untuk pekerja baru di atas talian ini, kita menggunakan teori pembelajaran kognitif, di mana latihan ini memerlukan pemprosesan maklumat kognitif yang berdasarkan proses pemikiran di sebalik tingkah laku.
Ideanya adalah bahawa peserta akan memproses maklumat yang mereka terima dan bukannya memberi respon kepada rangsangan semasa latihan orientasi pekerjaan baru ini. Latihan orientasi ini lebih memfokuskan pada proses kognitif seperti berfikir, menyelesaikan masalah, bahasa, pembentukan konsep dan pemprosesan maklumat. Teori kognitif dalam pembelajaran multimedia ialah dalam latihan orientasi pekerjaan baru, teori kognitif pembelajaran multimedia digunakan kerana memberi tumpuan kepada pembelajaran melalui penggunaan gambar dan perkataan. Dalam konteks ini, multimedia digunakan untuk melibatkan pelajar kerana prinsip multimedia menyatakan bahawa orang belajar dengan lebih mendalam daripada kata-kata dan gambar daripada perkataan sahaja. Maksudnya dekat sini, pada keadaan sekarang ini, pada ketika ini, manusia, dia lebih gemar melihat gambar raja, melihat data, melihat statistik daripada hanya penulisan sahaja, daripada mendengar sahaja. Okay? Tapi dia orang suka melihat kepada benda-benda yang yang adanya konsep dipanggil sebagai infografik, kan? Supaya mereka ini boleh mula berfikir menggunakan pemikiran kognitif mereka lah. Oleh itu, gambar disertakan bersama dengan kata-kata dalam persembahan untuk meningkatkan pembelajaran peserta dalam program orientasi ini. Contohnya gambar kod pakaian, gambar hotel dan sebagainya lah. So, gambar-gambar ni akan memainkan peranan yang penting supaya mereka peserta orientasi ini dapat mudah diingat bila dia melihat gambar-gambar seperti ini. Daripada hanya perkataan saja seperti macam yang kita pernah ceburi dalam latihan bentuk fizikal, slide yang ditunjulkan hanya kepada penulisan sahaja. Bentuk-bentuk point sahaja. Tapi bila dalam multimedia punya konsep, punya pembelajaran di atas talian ini, dia lebih kepada infografik lah. Okay, kita akan sambung ke slide yang seterusnya. Okay, slide ini menunjukkan bahawa what type of technology you use, why have you used it. Okay. Untuk latihan orientasi di atas talian, video conferencing secara synchronize, kita menggunakan aplikasi Cisco Webex Meeting. Kenapa Cisco Webex Meeting? Salah satunya ialah kerana Cisco Webex ini ialah satu aplikasi yang sangat mudah, dipanggil sebagai mudah cara kepada pelanggan. Kalau kita nak berkongsi maklumat, share file, share dokumen, kita boleh terus share, tak perlu menggunakan orang tengah sebagai admin. Okay. Penjelasan dari segi sistem audio dia sangat jelas, sangat mudah untuk dikendalikan. Dia pun ada sistem record. Kita boleh rakam apa sahaja talk ataupun ceramah yang kita sampaikan tu, kita boleh rakam dan kita boleh viralkan. Bukan viral, kita boleh edarkan kepada peserta-peserta kita juga. So, Cisco Webex Meeting ini satu aplikasi yang kita lihat dia lebih kepada mudah cara kepada pengguna lah. Dan dia amat mudah dan dia merupakan satu aplikasi yang percuma. Hanya perlu muat naik dalam handphone ataupun di laptop. Dan kita hanya mendaftar di atas kita punya alamat email sahaja, ya. So, Cisco Webex Meeting adalah kita punya pilihan aplikasi kita lah untuk dalam latihan orientasi kepada pekerja baru. So, teknologi skill, kemahiran teknologi yang kita akan gunakan ialah basic komputer, kemahiran asas komputer, iaitu teknologi daripada Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Kemudian kita akan kaitkan dengan media visual and video skill ni, bagaimana untuk kita menjadikan untuk kita create, untuk kita buat suatu pembelajaran itu dalam bentuk media visual dan juga kemahiran video.
Dan kita ada juga online education di atas talian. Kita menggunakan teknologi Padlet seperti mana yang kita dah tunjukkan cara pengoperasian Padlet, Mentimeter dan Kahoot tadi. Dan juga kita akan adakan LMS Learning System, Learning Management System. Okey, ini merupakan topik yang terakhir, iaitu kesimpulan daripada latihan orientasi kepada pekerja baru. So kesimpulan dia, kenapa kita menggunakan approach ini, rekaan approach ini ke dalam kita punya latihan orientasi pekerja baru. Ini kerana amalan yang diminta sebenarnya oleh kehidupan kita pada ketika ini, pada saat ini, ialah teknologi. So kita melibatkan teknologi ini kepada pekerja-pekerja baru supaya mereka diberi perendahan bagaimana untuk mengoperasikan teknologi. Okay? Jadi mereka boleh mempertingkatkan ilmu pengetahuan mereka terhadap teknologi, dan mereka boleh implementkan, mereka boleh melaksanakan teknologi itu dalam kerja seharian mereka, dalam kehidupan mereka sehari-harian. Okay, perkara kedua ialah mengenai dengan wabak pandemik COVID sekarang ni, yang mana menekankan supaya kita mengamalkan satu norma baru dalam kehidupan. Jadi teknologi ini merupakan satu norma baru. Mana-mana sekarang pun kita akan menggunakan teknologi di atas talian. Dan sebagai satu contoh pun, kalau dari segi makanan sekalipun, kita menggunakan Foodpanda. Kita menggunakan GrabFood. Okay? Begitu juga dengan pembelajaran dalam orientasi ini, kita menggunakan medium digital ini untuk kita menghindari daripada wabak pandemik COVID-19. Yang seterusnya ialah mengenai dengan kos dan juga masa. Kita boleh mengurangkan kos, kita boleh menjimatkan masa bila kita menggunakan platform digital secara atas talian ini, secara synchronize ni, di mana kita tak perlu lagi untuk menempah pengangkutan, penginapan, kerakyaan seperti makan minum. Kita tidak perlu membayar kos yang tinggi kepada tenaga pengajar, kepada facilitator. Kita tidak perlu lagi untuk mengeluarkan kos untuk mengadakan aktiviti-aktiviti di dalam orientasi pekerja baru ini. Tapi di atas talian ini saja dia sudah dapat menjimatkan kos. Hanya kita perlu membayar sedikit token kepada penceramah, dan juga hanya perlu menyediakan facilities kemudahan dari segi jaringan network internet sahaja. Dan juga kepada peserta, mereka hanya perlu mempunyai kemudahan internet seperti laptop, komputer ataupun handphone. Dan seterusnya ialah pengetahuan mengenai dengan teknologi secara berskala besar lah. Dan itulah kenapa kita menggunakan platform digital secara maya ini kepada peserta khusus kita. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawa kita menggunakan teori kognitif. Jadi kognitif teori ini dengan mengamalkan seni visual, statistik, data, gambar dan diagram ini dapat membantu merangsangkan lagi pemikiran kognitif terhadap peserta-peserta. Peserta-peserta juga akan menggunakan daya kognitif ini untuk mengadaptasikan melalui multimedia yang diketengahkan oleh Microsoft Office seperti PowerPoint, Excel dan juga Microsoft Word. Di samping itu, kita juga boleh mempertingkatkan, membangunkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga attitude peserta-peserta orientasi kita ini. Jadi mereka akan menjadi satu orang pekerja yang cemerlang, yang terbilang. Dalam pada itu, sebenarnya teknologi ini tidak hanya hambar, tapi dia menyajikan juga aktiviti-aktiviti online game seperti Kahoot tadi, Mentimeter. Jadi banyak sebenarnya lagi game-game yang kita boleh yang kita boleh pamerkan, yang boleh kita tonjolkan, yang kita boleh mainkan di dalam sesi orientasi tersebut.
Okey. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.